Inilah yang saya sebutkan tadi bila dibuatkan keputusan itu. Sepatutnya pihak kerajaan terlebih dahulu memikirkan tentang implikasi tindakan-tindakan ini dan bagaimana ianya perlu ditangani. Tetapi sebaliknya apa yang dilakukan ialah hanya mengeluarkan arahan seolah-olah arahan itu nombor satu adalah arahan itu pun tak jelas. Dan yang kedua, seolah-olah arahan itu tidak ada mendatangkan implikasi kepada mana-mana pihak. So sepatutnya ianya merupakan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan komplit dengan package dia lah, iaitu okey kalau semua pekerja-pekerja kilang, semua kilang-kilang ni kita nak suruh tutup, tak payah datang pergi kerja kat kilang dan sebagainya, semua seluruh negara. Kalau itulah arahannya, maka sepatutnya kerajaan sudah terlebih dahulu mempunyai engagement dengan semua pengusaha-pengusaha kilang. Ya, samalah seperti mana yang dengan MAS tadi, sepatutnya ada juga G&G, G2G punya hubungan. Kalau kita punya flight tak pergi ke Heathrow untuk 3 hari berturut-turut, adakah berarti kita akan lose our spot dan sebagainya. So benda-benda ni must be thought out thoroughly dan difikirkan sehingga ke tahap okey apa implikasi arahan kita dan apa cara kita nak tangani. Soal yang cadangan yang dikemukakan tadi yang berhormat Saifuddin Nasution jawab tadi pun tentang soal potongan gaji dia. Soal potongan gaji ni kecilnya urusannya, dan kita pun sebagai ahli parlimen pun kita terpaksa juga menangani masalah-masalah yang ada di dalam kawasan-kawasan kita sendiri. Kalau kita pun tak ada kewangan, macam mana kita nak bantu orang yang datang dan sebagainya. Tapi tu soalan yang kemudian. Yang terpenting, kerajaan sendiri, kamu keluarkan arahan yang buat macam ni, jangan menjaga, jangan buka kedai, jangan duduk rumah je, apa-apa. Okey, implikasi dia apa? Apa cara kamu nak tangani masalah-masalah yang timbul hasil daripada itu? Kalau kat Kuala Lumpur sekarang ni, foreign workers, pekerja asing, berapa ribu, berapa juta, project site, yang projek-projek yang sedang dijalankan, adakah kita nak tutupkan semua? Dan bila kita tutupkan, adakah berarti bahawa mereka ni semua akan balik rumah, duduk kat rumah, tak datang kerja? Apa implikasinya? Ataupun adakah lebih baik kita suruh dia orang teruskan dan duduk terkurung di kawasan projek site? Dan benda-benda inilah yang perlu difikirkan sebelum mengeluarkan satu arahan yang umum dan memikirkan seolah-olah no implications, tak ada kesan daripada tindakan ataupun arahan-arahan ini. Saya harap pihak kerajaan akan memikirkan and think through lah, apa istilahnya, think through dan perjelaskan arahan, dan setelah diperjelaskan arahan itu memaklumkan kepada semua apa tindakan. Mungkin itu ada dilancarkan tabung COVID-19, mungkin gaji-gaji pampasan dan semua ini akan didatangkan daripada tabung ini ke apa. Adalah penjelasan supaya orang tak berada dalam keadaan kekeliruan. Concluding remark on my side juga, saya sentuh lebih kurang lah apa yang ditanya tadi, kerajaan ada duit, cukup duit ataupun tidak dan sebagainya. Saya rasa itu bukan isunya. Dia macam mana pun kerajaan kena tangani masalah ini. Lalu apa yang perlu dilakukan ialah dia kena prioritize, apa yang projek-projek, kontrak-kontrak yang tidak lagi sepenting dia terpaksa tangguhkan. So bila kita kena adakan satu pendekatan yang penjimatan dari segi prioritization of projects, contracts dan sebagainya, supaya duit yang sedia ada, sama ada banyak ataupun tidak, akan digunakan untuk menangani krisis ini dengan cara yang lebih berkesan. Kita tak nak ada alasan duit tak cukup, duit kena cukup, and it will be enough if you manage your finances correctly and responsibly, iaitu buat dengan cara yang telus, buat dengan cara yang bertanggungjawab, buat dengan cara yang efisien, yang tidak membazir. Jangan ada projek-projek nak bagi sebagai hadiah pada orang-orang yang telah bersama dan sebagainya, tumpu kepada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dan negara.